saya pernah mengalami, tapi saya jarang tak kerap berlaku sebabnya memang kalau saya follow jadual pumping dan sentiasa beri direct susu kepada anak, jarang mengalami bengkak susu. Jadi saya pernah berlaku lah 1 atau 2 kali sebab masa tu saya pergi bengkel, kursus dan sebagainya, sebab saya bukan seorang cikgu. So jadual yang padat, jadual bengkel yang kursus yang padat menyebabkan saya terpaksa skip jadual pengepaman. Setakat ni saya tak pernah guna lagi, macam ada yang syorkan kan guna Cobase dan sebagainya, belum lagi, maksudnya saya masih lagi boleh atasi dengan cara Mamet keluarkan juga. Assalamualaikum and hai ibu ayah semua, bertemu lagi dalam satu lagi episod Tanya Pakar Pa and Ma bersama-sama saya Nani Roslan. Okey, bersempena dengan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia atau World Breastfeeding Week. Episod kali ini kita akan membincangkan satu topik yang lazimnya dialami oleh ibu-ibu menyusu, iaitu sakitnya bengkak susu. Pada ibu-ibu yang pernah mengalaminya, jangan risau, kita akan dapatkan jawapan daripada pakar. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan share YouTube dan Facebook majalah Pa and Ma. Okey, inilah dia panel jemputan kita pada episod kali ini. Seorang perunding laktasi atau lactation consultant, iaitu Dr. Nurhaya Yaakob. Assalamualaikum Doktor. Hai. Hi, Assalamualaikum. Thank you for having me today. Thank you for joining us. Okey, Doktor, kita nak terus jump to the question. Apa sebenar itu bengkak susu, Doktor? Okey, seperti yang Nani nyatakan tadi, bengkak susu adalah perkara yang sangat lazim terjadi di kalangan ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi apabila kita berada dalam situasi begini, kita perlu mengidentify ataupun mengenal pasti apa yang kita sedang hadapi. So I would like to highlight a few things. Jadi yang pertama sekali adalah bengkak susu. Dia berbeza dengan blocked duct ataupun sumbatan pada saluran susu, dan ia juga berbeza dengan mastitis. Tetapi ia adalah rentetan daripada setiap satu event lah, sekiranya tidak dihadapi dengan baik. Jadi kerana apa saya sangat menekankan bukanlah definisi, saya sangat menekankan situasi apa yang kita sedang berada, kerana ia menentukan tindakan kita yang seterusnya. Okay, jadi kalau dia berada dalam keadaan mastitis, which is not bengkak susu, kita tak boleh nak delay sangat lagi dah, sebab ia boleh beranjak kepada abses ataupun nanah, di mana dia boleh berakhir di meja pembedahan. Tapi kalau bengkak susu itu sendiri, ataupun dengan perdefinisinya kita lebih menekankan tentang breast fullness, ataupun sebuah payudara yang penuh berisi susu. Okey, ia tidak ada sumbatan, ia tidak ada, dia lebih kepada satu perasaan yang berat, penuh, fullness. Panas. Jadi kenapa dia panas, Nani? Sebab apabila dia berisi dengan cecair, iaitu susu, berisi dengan cecair limfa, berisi dengan darah yang banyak, fullness, menyebabkan temperature ataupun suhu kulit akan berubah. It's an accumulation of fluid, dan body temperature kita adalah 37. Jadi kalaulah sekarang saya berada dalam sebuah bilik yang temperature dia 28, saya pegang saya punya payudara yang fullness tadi tu, yang penuh dengan cairan tadi, dia akan rasa lebih panas. Suhu tubuh kita 37. Tapi kalau dia tak ada fullness, dia tak ada peregangan, akibat dari kepenuhan payudara tadi, dia tak stretch sampailah kita boleh rasa the heat dekat kulit tu, kita tak rasa panas tu. Okay? Jadi bila kita bercakap tentang bengkak susu, ia adalah sesuatu yang lazim terjadi kerana ia melibatkan daripada proses pembentukan susu itu selalunya ia terjadi pada 72 jam pasca kelahiran, kerana pada waktu itu kita sedang memasuki fasa lactogenesis fasa 2. Ia bersifat autocrine, di mana ia bersifat kebergantungan kepada demand dan supply.
Jadi kalau establishment ataupun perlekapan bayi kepada payudara ibu itu tidak diatasi dengan baik dari hari kosong kelahiran itu, maka kita akan melihat rentetan ini berlaku lebih dahsyat pada hari ketiga dan ke atas sehingga ia menjadi seperti batu. Okey. Jadi doktor, macam mana kalau ibu yang baru melahirkan, for example, macam mana mereka nak tahu apakah simptom-simptom awal, sebab macam doktor kata tadi dia ada pelbagai pelbagai nama-nama yang kita perlu tahulah. Ada mastitis, ada clog duct. Jadi macam mana selalunya apa yang berlaku pada awal ibu yang baru bersalin itu apa supaya ia tidak berlanjutan menjadi teruk lah, doktor, macam mana tu? Okey. So apabila terjadi kelahiran, maksudnya betul-betul hari ni kita melahirkan, okey. Kita melakukan penyusuan dan kalaulah penyusuan itu maksudnya dia boleh terjadi banyak benda kat sini Kalaulah sokongan itu tidak ada. Sokongan ni bukan sokongan yang macam no Nani, you can do it, you definitely can breastfeed. Semua mak ada susu. No, not just that. Not just that. It's going to be like, oh, okay, I can see you are struggling on handling the baby. Okay, let me help you. Maybe it will ease you a little bit. Okay, kita ajar dia. Oh, this is how a latch looks like. Kita try to aim for this. I know it's new. I know it's difficult. I know we are trying to get there. Okay, kita cakap benda-benda macam tu. So, mak tadi tu dia tak rasa pressure pun. Jadi ramai ibu-ibu yang beranggapan bahawa asal hisapan itu terjadi, baby tu ada je dekat puting tu, dia dah kira itu perlekapan. But it's not. Menghisap, sucking dan suckling adalah dua perkara yang berbeza. Okay, so apabila perlekapan itu terjadi, which I see in a lot of parents, apabila ia terjadi, perlekapan yang tidak cantik itu terjadi, maka milk transfer tadi jadi problem, betul tak? Betul. Okay, apabila milk transfer jadi problem, makanan bayi tadi adalah susu, betul? Susu adalah sumber tenaga. Susulah yang akan memberi bacaan gula yang kita akan check nanti. Oh, okay, how's the sugar of the baby? Oh, it's good. So meaning the milk transfer from the mother is good to the baby. So doktor, macam apa sebenarnya kalau risiko yang dihadapi oleh ibu-ibu kalau bengkak susu ataupun rasa this unpleasant experience of breastfeeding ni dibiar terlalu lama? Apa risiko dia, doktor? Risiko dia kita lihat daripada kepelbagaian level lah. Jadi kalau pertama level tu, kalau let's say dia sedang menghadapi isu bengkak susu pada level awal, contoh pada hari ketiga, hari ketiga ni dia tak panggil bengkak susu lagi tau, tapi mak akan describe as bengkak susu. Bengkak, yes. You know why? Because pada fasa ini, apa yang terjadi adalah peningkatan cairan pada payudara. Apabila kita kata peningkatan cairan, dia bukan susu semata-mata. Ia melibatkan pengaliran darah. So, dia meningkat pengaliran darah dekat situ. You start seeing all the green, saluran pembuluh darah yang hijau-hijau, lebih nampak dekat kulit. And then, meningkatnya cairan limfa, pengaliran cairan limfa, okay, dan meningkatnya pembentukan air susu. Jadi apabila ketiga-tiga ini digabung, gambaran yang dinyatakan adalah I need to pump because it's so heavy. Penuh. Ya, tapi bila dia pump, tak banyak pun keluar. Betul. You know, yang keluar maybe like 10 drops. Lepas tu dia rasa macam, oh, that is why my baby is crying. Tak cukup because susu. I don't produce enough milk. You know, it's like, memanglah the vicious cycle will never end lah kalau kita ada kat situ kan. Antara tips rawatan bengkak di rumah yang doktor boleh bagi macam mana? Bila benda tu terjadi, pertama sekali, bila nak guna, jangan guna untuk mengosongkan. Okay. Guna untuk mencapai keselesaan. Okay, alright. Maksudnya kalau you perah kosong tu you dapat 3 ounce, you don't express 3 ounce, you express just half ounce. Right. 15 ml je untuk you rasa lega. Itu sahaja. Okay, leave it there. Dah cukup, enough.
Okay. Tapi kalau let's say untuk better outcome, kalau you rasa macam oh baby pun nak menyusu tapi it's so difficult kan nak menyusu dengan payudara yang membengkak kan, it's so stretch, it's so keras, you know. Okay, so what we can do is kita boleh buat reverse pressure softening dengan menggunakan jari kita ni bulat macam ni, kita letak dekat tumpuk hitam ni. So kita boleh press dekat tumpuk hitam ni tumpuk hitam ni, atau nama lain dia adalah areola. Okay, so kita boleh press this area untuk kita keluarkan cairan-cairan yang ada dekat sini. Kita panggil third space fluid sebab dia dah terlalu bengkak. So kita tekan ni, kita akan nampak cairan tu keluar dekat puting ni. Let it be, cairan tu soalnya lebih kurang cair lah, cairan jernih ke macam tu kan. Okay, so you just keep on pressing sampai you rasa lembut. Sampai you rasa lembut. It might take 10 minutes. It might take 5 minutes. It might take 2 minutes. It depends how bad the situation is. Okay, so keep on pressing. Okay, bila you dah rasa lembut, you can do a little bit hand expression to bring out. Why kita nak buat that hand expression? Sebab apabila bayi menghisap, aliran akan jadi terlalu laju. Okay, so baby tak suka aliran terlalu laju. Dia punya feeling dia macam ni tau Nani. You just pergi dekat pipe air, tempat you cuci tangan tu ada pipe air. You letak mulut you dekat pipe air tu, tapi you buka pili tu maximum. How do you feel the pressure to your mouth? You akan terus. Okay, bila benda tu baby. Yes, baby akan start macam okay. Lepas tu dia macam, oh no, I don't want anymore. Mak ni tengah bengkak susu. Aduh, mak nak release. Yes, so mak macam, oh no, baby tak minum hisap lah. Baby minum pula lah. dah macam traumatized kan. Yes, sebab banyak terlalu laju. Yes, so apa yang kita boleh buat adalah kita buat hand expression dulu. Kita buat hand expression sedikit, okay. Lepas tu untuk keluarkan, bagi release sikit all the yang laju-laju tadi tu, sikit je, tak perlu banyak pun. Okay, then you take the baby to latch. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak atas semua jawapan-jawapan tadi, dan saya kira memang betul lah episod ini dapat memanfaat banyak sangat ibu-ibu yang tengah striving, yang tengah menghadapi onak duri untuk penyusuan ibu, sebab memang tidak mudah kan doktor. Okey, Yes. so doktor, kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu PM Tepi, di mana doktor sendiri yang akan membaca soalan-soalan daripada viewers kita dan menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi, over to you doktor untuk menjawab soalan-soalan PM Tepi. Dipersilakan. Okay, thank you Nani. Untuk slot PM Tepi, saya ada dapat beberapa soalan daripada follower dan viewer majalah Pa and Ma. Soalan yang pertama, selalu dengar orang kata guna daun kubis sebagai rawatan bengkak susu. Adakah betul ataupun mitos? Okey. Ia bukan mitos. Ia boleh dilakukan untuk mengurangkan rasa ketidakselesaan kerana daun kubis itu sifat dia sejuk, sifat dia dingin. Kalau kita ambil daun kubis tu sehelai dan letakkan kepada tangan kita, kita boleh rasa kedinginannya. Jadi kedinginan itu seolah-olah seperti cold compression yang kita lakukan pada payudara untuk mengurangkan rasa sakit dan mengurangkan ketidakselesaan ketika bengkak susu tu. Tetapi kalau kita kata kubis itu sebagai rawatan, saya kurang setuju, kerana rawatan ia perlulah mencari punca untuk mengelakkan dari terjadinya bengkak susu itu berkali-kali. So kalau you all nak guna daun kubis itu untuk mengurangkan rasa sakit, ia bersifat sementara. Tetapi untuk merawat, tetap perlu mencari punca kenapa bengkak susu itu terjadi. Okay, untuk next question, untuk slot PM Tepi, adakah simptom bengkak susu sama untuk semua ibu menyusu atau ada jenis yang berbeza-beza? Okay, bila kita berkata tentang simptom, ia boleh menjadi berbeza kepada setiap ibu. Tergantung kepada bagaimana ibu tu portray keluar. Ada ibu rasa toleransi dia terhadap sakit mungkin tinggi, so dia rasa terlalu sakit
ada ibu yang dia rasa dia boleh tolerate dan dia rasa macam bengkak susu tu okey lah, dia rasalah sakit tapi tak adalah sakit sangat-sangat. So gambaran itu tergantung kepada setiap individu, tetapi bengkak susu itu sendiri rata-rata gambaran dia adalah sama. Pertama, ia bersifat payudara yang penuh dengan isi padu susu ibu itu. Okey, apabila ada sumbatan pada satu saluran, ia berubah menjadi blocked duct ataupun plug duct. Okey, ini ada antara nama-nama ataupun saluran susu tersumbat. Ini antara nama-nama yang kerap kita dengar lah okey, di kalangan masyarakat. Okey, dan kalau kita tak tangani pula dengan baik, dia jadi perkara lain juga. Boleh jadi mastitis, boleh jadi nanah, okay? Dan banyak lagi perkara lain. Jadi bila ibu tersebut ia berkata ia boleh jadi daripada simptom yang lain ataupun gambaran yang berbeza, mungkin dia berada pada fasa yang berbeza. Mungkin dia tak berada pada bengkak susu fullness tadi tu, dia berada dalam sumbatan saluran ataupun plug duct tadi tu, sehingga dia rasa macam kenapa aku tak rasa sama macam ibu tadi cerita tu. Mungkin situasi dia berbeza. Itu yang saya boleh bantu untuk ibu-ibu mendapat gambaran yang lebih jelas. Okey, itu dia tadi segmen PM Tepi. Terima kasih Dr. Nurhaya atas menjawab soalan-soalan daripada viewers kita. Macam mana tadi doktor soalan-soalan mereka tadi tu? Alhamdulillah Nani, saya rasa itu adalah soalan yang sangat lazim dan keraplah saya berjumpa, menerima soalan sebegitu. So fair enough, it's I would classify that as FAQ. Alright, okay. So Dr. Nurhaya, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri episod kita hari ini, Doktor? Penyusuan susu ibu itu dia tidak mudah tapi ia sangat berbaloi untuk perkembangan seorang bayi, bukan hanya daripada nutrisi air susu ibu itu sahaja, tetapi daripada perkembangan keseluruhan lahiriah dan fitriah seorang bayi itu. Work for it. Baik, okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nurhaya Yaakob atas segala ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini. Kata akhir saya pula, saya pun ada kata akhir juga. Bagi ibu-ibu yang menonton, saya rasa eloklah jika ibu-ibu macam mana Dr. Nurhaya cakap tadi, cari rangkaian untuk ataupun cari support system untuk menyokong perjalanan penyusuan anda. Okey, jadi dengan itu sekali lagi jangan lupa like, subscribe atau komen dan share video ini dan follow kami di YouTube dan Facebook Majalah Pak and Ma. Jadi terima kasih lagi sekali Dr. Nurhaya Yaakob. Bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Pakar Pak and Ma. Bye. Assalamualaikum. Bye.